bidang masing-masing di samping mendapat pendedahan awal dalam persaingan kerjaya revolusi industri 4.0 era digital dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja graduan TVET. Malahan juga platform sebegini dapat memperkukuhkan kolaborasi di antara industri dan alumni dalam perkongsian ilmu peluang kerjaya. Okey, para pelajar sekalian, program pada hari ini amat berbesar hati dengan kesudian Tuan Haji Helmi Zakwan dari Kaiser Electrical Engineering bagi slot perkongsian bersama industri. Apa khabar Tuan Haji Helmi? Alhamdulillah, betul. Okey, terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama JKE Politeknik Port Dickson, terutamanya kepada dengan pelajar program DET. Sebelum kita ke slot perkongsian bersama industri, izinkan saya berkongsi latar belakang penceramah. Dilahirkan pada tahun 1960 di Nilai Negeri Sembilan, Tuan Haji Helmi merupakan perunding teknikal di Kaiser Electrical Engineering dan berkemahiran dalam bidang elektrik. Beliau juga adalah seorang pesara kerajaan dan pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Politeknik Port Dickson. Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dan sangat berpengalaman dalam bidang teknikal, elektrik dan sebagai jurulatih bertauliah. Beliau juga mempunyai banyak kelayakan profesional seperti Diploma Perguruan Pakar Industri Negara SIAS JPK, Diploma Vocational Training Manager untuk di LKM, perakuan kekompetenan penjaga jentera voltan rendah tanpa jana kuasa, Qualified Trainer Human Resources Development Fund, Qualified Facilitator E-Profiling, di SIAS, Qualified Facilitator National Occupational Skills Standard Development, NOS, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Pernah bekerja sebagai guru dan pensyarah di Sekolah Menengah Vocasional Kuala Lipis, Sekolah Menengah Vocasional Ampangan Seremban di Politeknik Port Dickson, Politeknik Johor Bahru dan Kolej Komuniti Jelebu sebelum bersara pilihan pada tahun 2016. Kemudian memulakan langkah sebagai perunding teknikal di syarikat Kaiser Electrical Engineering sehingga kini. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kepada Tuan Haji Helmi Zakwan dari Kaiser Electrical Engineering. Dipersilakan. Terima kasih Puan Arifat, Menteri Majlis, rakan pensyarah yang berada di Politeknik Port Dickson, khususnya di Jabatan Elektrik, pelajar-pelajar DET yang berkesempatan bersama saya pada hari ini, dan syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan semua yang mereka mendapat kesihatan yang baik, dapat bersama untuk saya berkongsi pengalaman yang apa saya ada selama lebih kurang dalam 35 tahun dalam bidang ini, dan ingin juga melihat bahawa generasi-generasi baru bakal mengambil alih tugas-tugas saya di masa akan datang, supaya bidang yang diceburi ini menjadi benar-benar mendapat komitmen yang terbaik. Okey, kita tengok dulu dari segi slide saya tadi. Tadi Puan Arifah dah pun share tentang saya punya latar belakang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya berkhidmat sebagai guru lebih kurang di Sekolah Vocasional Ampangan, Sekolah Vocasional Kuala Lipis, Sekolah Vocasional Port Dickson. Siapa pernah ada sana student? Ada tak? Selama hampir lebih kurang dalam 15 tahun, dan bakinya lebih kepada sekolah politeknik dan juga kolej komuniti. Okey, sengaja saya bentangkan sedikit saya punya latar belakang ni sebagai satu inspirasi yang bakal pelajar boleh capai. Ini semua pelajar boleh capai. Jadi dia akan jadi inspirasi supaya bidang yang dia pelajar sertai hari ini sebenarnya bukanlah bidang yang bukanlah bidang yang tidak ada masa depan. Sebab bidang elektrik ini sentiasa berkembang dan terus berkembang. Okey, kita kembali kepada tajuk kita pada hari ini. Slide kita tak gerak. Okey. Kita pergi pada tajuk kita. Tajuk kita hari ini adalah eksplorasi skill dan juga kompetensi. Dalam
dari segi tajuk sendiri telah ada dua perkara yang perlu dilihat dan memahami apa dia kemahiran, apa dia kompetensi. Kemahiran ini dari segi definisinya ialah merupakan kemampuan dan keupayaan yang diperolehi atau usaha yang disengajakan. Usaha disengajakan ini belajarlah. Belajar yang bersistematik, mendapat pendidikan di tempat-tempat yang fokus, berlanjutan. Maknanya berterusan, tidak berhenti di sekadar tempat belajar saja untuk menjalankan aktiviti atau fungsi pekerjaan yang mudah dan yang lebih kompleks. Ini definisi kemahiran. Saya mengikuti untuk memperoleh kemahiran ini bukan satu jangka masa yang pendek. Bermula daripada tahun 1977 lagi, saya telah mula bekerja dengan syarikat kontraktor elektrik sebagai wireman. Jadi selepas habis saya belajar, saya terus belajar dengan kontraktor. Dan kemudian dengan akademik yang baik, saya dapat sambung belajar ke Maktab Politeknik dan akhirnya saya jadi pendidikan lah. Jadi proses itu sentiasa adalah usaha yang disengajakan. Kita nak belajar. Kalau kita tidak ada intention ataupun kita tidak ada niat untuk belajar, aku juga kemahiran tidak akan jadi. Kemudian dia sistematik. Sistematik ini kita ada satu aturan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dan sumber pengetahuan itu boleh dipersijilkan. Dia sistematik. Jadi dalam kata lain, dia adalah pendidikan yang formal. Dan dalam masa yang sama juga, dia juga ada pendidikan tidak formal. Tidak formal ini adalah apa yang kita belajar dalam apa yang kita belajar di lapangan tidak sama dengan kita belajar dalam kelas. Walau bagaimanapun dalam kelas itu merupakan satu guideline ataupun satu panduan supaya kita dapat meroka lebih jauh lagi konten ataupun kandungan apa yang kita belajar tadi. Terusnya dia berlanjutan. Dia berlanjutan ini maknanya kita mengamalkan. Saya lebih menggunakan analogi lah. Kalau dulu umur kita masa kita pandai menyuap ini umur berapa tahun? Pelajar sekalian. Pandai menyuap nasi ke mulut. Boleh respon? Boleh buka mic sikit boleh respon saya. Katalah you umur 2-3 tahun. Tapi hari ini dengan latihan yang diberi oleh ibu dan bapa di rumah, hari ini tuan-tuan tak perlu lagi pelajar tak perlu lagi tergagap-gagap untuk menyuap. Dalam gelap pun dah boleh suap. Jadi kalau dalam cara tak langsung, itu merupakan satu proses latihan yang berlanjutan, akhirnya kita mahir menyuap. Ini kita boleh bezakan dengan mereka yang budayanya tidak menyuap nasi. Jadi kita cuba ambil analogi yang mudah supaya kita faham kenapa kemahiran ini perlu berlaku secara berlanjutan. Itu daripada pekerjaan yang mudah kepada yang lebih kompleks. Okay. Jadi apa yang pelajar belajar di politeknik, kemahiran itu agak terhad. Sebab pelajar perlu mengikuti latihan akademiknya dan teknikalnya sekali. Jadi kombinasi kedua-dua itu menyebabkan ruang untuk kita meningkatkan kemahiran agak terhad. Walau bagaimanapun, keperluan latihan industri berada di industri yang sebenar itu adalah satu platform yang terbaik untuk kita aplikasikan apa yang kita belajar di institusi. Okay. Perkara yang kedua, apakah kompetensi? Dia ada dua perkara yang berbeza. Kompetensi secara umumnya kecekapan dalam pengetahuan, kemahiran, sifat, tingkah laku yang diperlukan atau kerja yang boleh terima dan diperlakukan oleh kerajaan atau agensi yang berkaitan. Maksud dia, ada beberapa kemahiran yang memerlukan persijilan dan perakuan. Jadi untuk mendapatkan perakuan ini, pelajar perlu ada kemahiran yang cukup memenuhi keperluan kompetensi itu sendiri. Dalam contoh, kalau lihat tadi saya punya latar belakang, saya ada beberapa persijilan. Beberapa persijilan. Contohnya
HRDF, Human Development Fund and Development. Sebabkan saya banyak pengetahuan yang boleh dikongsikan dari segi pendidikan dan melatih pekerja industri, maka saya diberi pengiktirafan oleh satu badan HRDF, satu persigil. Dengan persigilan itu saya diperakukan bahawa saya layak untuk pergi masuk ke mana-mana industri untuk memberi latihan. Yang pertama. Yang kedua, kalau lihat saya punya persigilan, saya ada penjaga jentera watan rendah tanpa jaminan kuasa. Ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga dan Gas. Itu merupakan juga satu segi kompetensi. Tetapi untuk mendapatkan attachment dan penjaga jentera saya tadi, saya perlu melengkapkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam skop kerja penjaga jentera. Okay? Dan itu untuk dua contoh lah. Jadi kesimpulannya, kemahiran dan kompetensi merupakan satu gandingan untuk kita diperakukan bahawa kemahiran kita itu benar-benar mendapat pengiktirafan daripada mana-mana badan profesional, kerajaan atau agensi yang berada dalam negeri ataupun di luar negara. Okay. Sesi ini boleh communicate terus. Pasal kalau ada nak soalan boleh terus tanya soalan. Nanti saya seorang-seorang ni. You all boleh interrupt saya bila masuk. Pelajar kalau ada soalan boleh interrupt boleh tanya penceramah berkaitan dengan skill kemahiran yang Okey, dua slide yang saya explain tadi ada soalan. Dua slide tadi ada soalan. Okey, teruskan Apakah perakuan kompetensi? Apa bunyi dia? Hasbullah. Okey. Ya saya. Nak tanya soalan boleh on, kalau tak bijak off kan. Siapa tanya soalan boleh on mic, boleh tulis komen ya. Okey, apakah perakuan kompetensi? Tadi saya dah sebut tadi apa itu kompetensi. Perakuan kompetensi merupakan satu sijil perakuan percakapan dari mana-mana organisasi kepada orang kompeten. Orang kompeten dalam maksud ini adalah orang yang cukup kemahirannya. Cukup maksud di sini ialah menguasai hampir 99% kemahiran dalam bidang yang dibuat. Jadi bila orang ini mendapatkan perakuan kompetensi, dia perlu melalui beberapa proses untuk mendapat kompetensi, dan kompetensi itu ada sekatan melalui akta dan peraturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kalau pelajar DET pernah terdengar perjawatan judgement, wireman, khususnya bidang elektrik. Saya cakap hari ini tentang bidang elektrik. Wireman, energy manager. Mereka ini sebenarnya yang mendapat judgement, wireman dan sebagainya tadi adalah orang kompeten yang ada sekatan dari segi akta dan peraturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Tapi jangan takut dengan undang-undang. Sebab selagi kita membuat kerja kita melalui SOP yang betul dalam kemahiran, ini tidak menjadi satu kesalahan. Jadi contoh perakuan kompetensi bagi elektrik di Malaysia ini ialah organisasi Suruhanjaya Tenaga dan Gas. Okey. Soalan? Jadi untuk mendapatkan perakuan kompetensi ini perlulah ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang itu mendapat perakuan kompetensi. So secara keseluruhannya mengenai kompetensi ini boleh saya analogikan. Pelajar mungkin dah separuh mahir membuat kerja-kerja kemahiran di peringkat institusi pendidikan. Tapi untuk lebih mahir dan untuk lebih dapatkan kemahiran yang lebih cekap, pelajar perlu berada dalam lapangan yang sebenar. Sama juga lah seperti mereka yang mengambil lesen kereta. Ramai orang boleh memandu kereta. Tapi tidak ramai juga orang yang ada lesen kereta. So yang tidak ada lesen, yang ada lesen ini merupakan perbandingan antara kemahiran dan kompetensi. Jadi bila ada lesen kereta, maka orang tadi diperakui kemahirannya untuk memandu
kereta. Kalau mereka yang tidak ada lesen, kemahiran mereka tidak diperakui. Maka dia akan berkaitan dengan perkara tentang akta dan peraturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Okey? Right. Saya perkenalkan sikit tentang Suruhanjaya Tenaga dan Gas. Sebab pelajar-pelajar DET ini, saya berpendapat sekiranya pelajar ingin menjadikan bidang kemahiran ini satu kerjaya. Okay? Suruhanjaya Tenaga dan Gas ini menjadi satu rujukan kepada anda semua lah. Lupa saya nak beritahu awal tadi. Pelajar sebenarnya perlu ada vision, perlu ada visi dan misi dalam bidang yang sedang dipelajari hari ini. Visi yang saya maksudkan dua hala saja. Pertama, sama ada pelajar ingin meneruskan karier sebagai seorang yang berakademik. Lepas ni diploma, lepas diploma sambung degree boleh ambil professional certificate dan sebagainya lah. Atau yang keduanya, pergi kepada bidang kemahirannya sepenuhnya berada dalam bidang keusahawanan. Maknanya bekerja dengan syarikat-syarikat, akhirnya nanti berpengalaman, buka syarikat sendiri dan berkongsi dengan generasi baru dalam segi kerja dan sebagainya. Jadi kalau ada diletakkan visi dan misi ini, lebih mudah pelajar mengatur karier pelajar-pelajar di masa akan datang. So, saya suka mengatakan pada dulu anak-anak saya tengah kecil, saya selalu tanya, what you want to be? Apa you nak jadi untuk you punya karier akan datang? Ya, alhamdulillah lah, bila mereka memilih karier saya tadi, saya boleh channelkan apakah perkara-perkara yang perlu dia kuasai untuk mendapatkan cita-cita tadi lah. Sama dengan pelajar. Pelajar juga hari ni kena ada satu tekad apa nak jadi lepas ni dari segi karier masa depan. Jadi aturkan itu dulu. Ya. Kalau rasanya nak pergi sambung belajar terus, maknanya bagi komitmen sepenuhnya untuk sambung belajar hingga ke peringkat yang tertinggi. Kalau katakan berniat sungguh untuk menjadi seorang usahawan, masuk ke dunia usahawan. Sebab dunia usahawan ni bukan mudah. Dia tak semudah orang belajar. Dunia usahawan ni dia perkara paling besar dia untung dan rugi lah. Tapi banyak dia punya possibility dia rugi. So challenging dia cukup besar. Okay? So pelajar hari ni perlu ada visi dan misi ke arah mana yang nak dikembangkan potensi bakat masing-masing. Okey, saya share balik semula ya. Suruhanjaya Tenaga dan Gas ini merupakan satu daripada organisasi yang mengeluarkan kompetensi kepada tenaga-tenaga kerja dalam bidang elektrik dan gas. Okay. Jadi dari segi pengistilahan, orang kompeten Suruhanjaya Tenaga dan Gas adalah terikat dengan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan Elektrik 1994 yang dikenali sebagai Akta 447. Okey, ini adalah satu daripada ciri-ciri orang kompeten. Orang kompeten apa juga? Gas ke, scuba diver as a trainer ke, atau bidang welding ke, mereka ni jadi orang kompeten, mereka terikat dengan peraturan-peraturan yang berkaitan. Sama jugalah dengan Suruhanjaya Tenaga Elektrik ini, tenaga gas ini, mereka yang terlibat dalam bidang elektrik dan gas terikat dengan peraturan Akta 447. Pernah tengok buku Akta 447? Tak pernah tengok lagi? Okey, dalam buku Akta 447, pernah tengok? Alhamdulillah. Dalam buku Akta 447, definisi orang kompeten Suruhanjaya Tenaga dan Gas. Ini definisi dia. Jadi pada mereka yang ingin menjadikan kerja elektrik ini sebagai karier dan akhirnya menjadi usahawan, kena lihat definisi ini. Okay? Orang kompeten artinya orang yang memegang satu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya untuk melaksanakan kerja-kerja mengikut sekatan jika ada yang dinyatakan dalam perakuan. Contoh hari ini. Mungkin pelajar DET bila dah belajar tentang subjek DET, nampak
ada beberapa bidang skop yang boleh dijadikan kerjaya. Contohnya mungkin berhasrat nak jadi chargeman atau nak jadi wireman, okay? Atau lebih tinggi lagi nak jadi jurutera insinyur, jurutera perkhidmatan. Okay? Ini semuanya peluang-peluang yang ada dalam akta bekalan elektrik. Tapi setiap jawatan ataupun setiap kompetensi itu ada dia punya sekatan-sekatan yang perlu dipatuhi. Okay? So maknanya bila orang kompeten ini, dari segi value, dari segi value-nya dia amatlah berharga. Dia amat berharga sebab apabila orang kompeten dan menguasai kemahiran, bidang ini amat mudah untuk mendapatkan sumber pendapatan. Saya tak sebut tentang pekerjaan. Sebab pekerjaan ni orang nak kena beri gaji. Tapi tentang sumber pendapatan, kita boleh jadi macam-macam aktiviti yang kita boleh buat dari segi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Saya waktu di college community, saya bentangkan satu tempat kerja kepada pelajar, iaitu menjadi usahawan service aircon. Service aircon. Di mana pada hari ini kita boleh lihat, kalau kita buat satu pembancian atau statistik dalam taman, banyak ataupun ramai dalam taman ini umur penduduk dia lebih pada 50 tahun ke atas. Mereka ni tak mampu. Walaupun saya sendiri sebagai seorang orang kompeten pun tak mampu untuk buat servis sebab dah tak boleh nak manjat, tak boleh pegang tangga, dah fobia dan macam-macamnya. Jadi anda semualah sebenarnya mempunyai peluang ini untuk mendapatkan sumber pendapatan. Itu satu contoh saja daripada bidang aircon. Ada banyak bidang lain. Electrical ni sangat luas bidang dia. Bukan sekadar kita buat pasang lampu, repair lampu, buat wiring. Boleh kita buat aircon, boleh kita repair motor. Ada banyak bidang yang perlu kita lihat. Jadi, maka itu orang kompeten ini boleh menyumbang kepada sumber pendapatan. Okay, next. Sekejap, kenapa saya punya slide tak jalan? Ini sangkut sikit. Sekejap, dia hanging sikit. Okay. Sekejap, saya tak boleh. Okay. Saya guna yang ni lah. Yang ni boleh nampak Slide ni boleh nampak kan? Boleh nampak. Boleh Encik. Boleh. Saya pakai yang ni Saya pakai yang ni, senang. Okey, apakah jenis perakuan dalam suruhanjaya tenaga dan gas yang ada yang pelajar boleh dapatkan kalau bergerak kalau berkecimpung dalam bidang elektrik ni? Pertamanya, kiranya pelajar tadi ada yang saya sebut tadi untuk melanjutkan pelajaran dan tinggi yang mana pun masih lagi mempunyai peluang untuk mendapat kompetensi. Tapi pastikan bidangnya bidang yang samalah, bidang elektrik. Kalau nanti kamu belajar yang ambil kaunseling, yang ambil subjek lain, ini tidak akan berkaitan. Tapi kalau pelajar sambung belajar daripada diploma elektrik, sambung pada degree electrical, insyaAllah inilah bidang yang boleh kita jadikan kesinambungan mendapatkan kekompetenan. Pertama, ada jurutera perkhidmatan elektrik. Ini termaktub dalam Seksyen 46 Akta 447. Yang kedua, jurutera elektrik kompeten. Ini IR. Insinyur lah. Dalam Seksyen 47. Kalau peringkat diploma, boleh juga dalam bidang penyelia elektrik. Ini ada dalam Seksyen 48. Kemudian yang keempat, penjaga jentera. Ini ada dalam Seksyen 49. Saya berada di sini sekarang lah, Seksyen 4. Pendawai atau lebih popular orang panggil wireman. Wireman di Seksyen 50 dan cable jointer. Yang ini sebenarnya adalah bidang yang boleh cari makan betul. Masa KLIA dibangunkan, terpaksa kerajaan import daripada Bangladesh cable jointer untuk membuat sambungan kabel di KLIA. Pencantum kabel. Seksyen 51. Jadi, kesemua ke-66 perakuan ini ada dalam akta dan peraturan. Seperti saya kata awal tadi, bila ada dalam akta dan peraturan, dia mempunyai sekatan dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Okey.
Pilihan Jurutera apakah bidang apa? Bidang pekerjaan. Tempat kita bekerja. Jurutera perkhidmatan elektrik boleh bertugas di unsur kerjaan dan juga swasta. Tapi banyak demand pada pengalaman saya lah, banyak demand di swasta lah. Di swasta. Jurutera elektrik kompeten, organisasi kerajaan dan swasta. Penyelia elektrik, organisasi kerajaan dan swasta. Penjaga jentera, organisasi kerajaan dan kontraktor. Organisasi kerajaan ni sebenarnya skop dia mulai daripada tahun 2001. Skop dia dah mula mengecil. Mereka tak engage lagi penjaga jentera sebagai pekerja. Mereka lantik satu konsultan dan konsultan yang buat kerja. Penjaga jentera boleh kerja dengan organisasi kerajaan, dengan kontraktor. Pendawai, wireman. Wireman ni almost kerja dengan kontraktor elektrik lah. Pencantum kabel juga dengan kontraktor elektrik. Ini skop yang perlu kita lihat lebih jauh untuk kita letakkan visi dan misi kita bagi masa akan datang. Jadi, pelajar ada pilihan. Pelajar ada pilihan. Pertama, pastikan pelajar mesti ada menguasai kemahiran dalam bidang yang berkenaan. Kedua, pelajar mesti melihat ruang mana yang pelajar nakkan kepemimpinan ini tadilah. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada. Cik nak tanya. Yang mereka kata buku log tu sebenarnya nak buat macam mana, Cik? Saya tak clear tentang buku log. Boleh kita check Terima kasih soalan. Siapa tengok Hasbullah Okey, terima kasih. Ya, saya, Cik. Okey, terima kasih Hasbullah. Buku log sebenarnya adalah buku catatan pengalaman. Okey, kalau tengok slide saya berikut ni tadi, tengok kelayakan menduduki peperiksaan kekompitenan. Setiap yang 6 perakuan ini ada diletakkan pengalaman, experience. Okey, pengalaman. Bagaimana kita nak menceritakan pengalaman yang kita ada kepada mereka yang stakeholder, kepada mereka yang diperlukan. Contoh macam mana kita ceritakan pengalaman kita kepada SP yang kita nak ambil, yang kita cukup pengalaman untuk mendapatkan kekompitenan penjaga jentera contohnya. Pastilah satu caranya ialah kita sediakan satu buku catatan. Atau kita kena rekod semua pengalaman-pengalaman kita. Jadi, pengalaman ini direkodkan dalam satu buku yang popular dengan nama dia buku log. Maka itu, bila pelajar-pelajar pergi latihan industri, lepas buat report, jangan buang buku catatan tu. Ini yang banyak berlaku. Pengalaman saya di Politeknik, Johor Bahru dulu, bila saya interview pelajar, ini masalah dia. Buku log dia yang akan kecil kan? Bukan buku log yang rasmi tu, yang you kena hantar untuk penilaian. Buku harian, catatan harian tadi. Buku itu yang banyak miss somewhere lah. Buku itu sebenarnya lah buku yang paling berharga untuk kita mencatatkan pengalaman-pengalaman tadi dalam satu buku log yang khusus untuk kita ditemuduga bila kita memohon mana-mana perakuan kekompitenan. Jadi cuma buku itu ada format. Buku itu ada format. Cuma kita masukkan format tadi dari segi, kita masukkan input daripada buku-buku catatan tadi ke dalam format yang ada. It's very simple, tak susah mana pun. Kemudian ditambah, tapi latihan industri tidak cukup pengalaman. Pengalaman yang diperlukan tidak cukup untuk kita duduk mana-mana perasaan kekompitenan. Kita mesti ada pengalaman berada di dalam industri. Jadi saya share berapa lama pengalaman yang perlu tuan-tuan pelajar perlu ada untuk cukup pengalaman bagi dinilai mendapatkan perakuan kekompitenan. Jawapan terima Cik Abdullah. Abdullah okey? Terima Cik. Terima kasih Cik. Baik. Kemudian perakuan kedua adalah jurutera perkhidmatan elektrik. Ini juga skop yang baik pada pelajar yang ingin sambung belajar pergi ke degree. Masih lagi berpeluang untuk dapatkan perakuan kekompitenan, kompetensi. Iaitu perakuannya mesti ada jurutera elektrik kompeten. Mesti ada nombor 1 dulu. Baru boleh dapat yang nombor 2. Ini nama dia IR. Dia akan dapat, kalau tengok dalam slide saya tu,
Jurutera elektrik komputer dia perlu ada ijazah, dia ada pengalaman dan dia ada IR. Jadi bila ada ketiga-tiga tadi, dia boleh mohon untuk perakuan jurutera perkhidmatan elektrik. Clear everyone eh? Yang ketiga ialah penyelia elektrik. Ini peringkat diploma. Ya, mana-mana pelajar yang mungkin tidak nak sambung belajar lagi tapi terus menceburi bidang kemahiran ini dan bidang kontraktor, mereka perlu ada diploma dan campur pengalaman. Penjaga jentera, minimum tingkatan 5 dan SPM. Ini pun peluang untuk pelajar juga, campur dengan pengalaman. Pendawai, so wireman, tingkatan 5, SPM plus pengalaman. Yang keenam, pencatung kabel, tingkatan 5, SPM plus pengalaman. Jadi kalau terlihat selain daripada pencapaian akademik atau sijil akademik, ST memerlukan pengalaman. Berapa lama pengalaman tu? Okay, berapa lama pengalaman itu? Baik, kita tak balik belakang ya. Dalam peraturan elektrik, dalam peraturan Akta Bekalan Elektrik, setiap kekomputanan ini memerlukan pengalaman tidak kurang daripada 2 tahun. 2 tahun dalam bidang yang dipohon. Maksudnya, kalaulah pelajar tadi berhasrat untuk mendapatkan kekomputanan yang tetap tadi, perlu ada kerja dengan mana-mana. Ya. Slide baru. Tak nampak. Jurutera mana ni? Tak nampak? Dia still slide yang okey. Ni jurutera okey yang ni. Dah. Boleh eh? Yang cik tengah cakap ni yang jurutera elektrik komputer ni. Kelayakan. Kelayakan kelayakan benda. Okey, betul eh? Jadi semuanya ada pengalaman. Dalam pengalaman yang ditetapkan oleh akta ialah tidak kurang daripada 2 tahun. Jadi macam mana dapat pengalaman ni? Apa boleh jawab? Macam mana dapat pengalaman ni? Awal-awal tadi saya dah bagi hint ya tentang pengalaman. Ada jawab? Ada eh? Tadi saya bagi hint, you all semua pergi latihan industri. Berapa lama? Saya rasa lebih kurang dalam 5 bulan lah. Kalau ikut solid time dia 4 ke 5 bulan aja. Yang 6 bulan tu dia punya duration aja. Tak cukup. Tidak cukup. Jadi pengalaman ini perlu ditambah di mana-mana kontraktor yang berkaitan. Kalau andai kata nak kerja pencatung kabel, kena kerja dengan kontraktor yang ada pencatung kabel selama 2 tahun. Ya, kalau nak kerja dengan wireman, kena ada pengalaman selama 2 tahun dengan mana-mana kontraktor yang buat wireman. Kalau nak buat penjaga jentera, kena ada pengalaman contohnya 2 tahun. Termasuk juga penyelia elektrik. Kena ada 2 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan mana-mana kontraktor. Jadi, maksudnya bukanlah tukar satu kontraktor, kita mungkin kerja dengan satu kontraktor kelas A. Ya. Saya share pengalaman saya masa saya buat industri tahun 83. Dah lahir belum? 83 saya buat latihan industri. Saya menentukan apa yang saya nak belajar. Jadi saya pergi ke beberapa industri dan saya dapat satu tempat di Johor Bahru, Tampoi, Johor Bahru yang memenuhi keperluan keinginan saya untuk saya belajar. Sebab satu industri itu saya boleh belajar tentang wireman, saya boleh belajar tentang chargeman, saya boleh belajar tentang cable jointer, saya boleh belajar tentang repair motor, saya boleh belajar tentang design lukisan kejuruteraan untuk submit kepada projek. Jadi saya dapat pengalaman tu satu tempat. Jadi sama juga macam pelajar tadi. Kalau pelajar nak pergi latihan industri, pastikan apakah sasaran untuk visi masa depan pelajar. Jangan main pergi saja untuk pergi dapat pengalaman yang mungkin saya tak tahulah, mungkin serius atau tidak pelajar berada dalam latihan tadi. Macam saya memang dah bermula untuk menentukan arah tuju tadi, saya dah susun apa yang saya perlu buat. Sama hari ini saya share dengan pelajar sekalian, belum terlambat, pelajar masih lagi boleh menyusun aturan hala tuju
ke manakah arah masa depan dalam bidang ini. Okey, saya pergi ke the next slide. Ada soalan? Ada soalan? Ada je. Tak ada Okey. Baik. Kalau nak kerja dengan kontraktor, kita ada beberapa jenis kontraktor. Elektrik. Saya tak tahulah adakah pelajar tahu tak, inilah kontraktor yang ada dalam pasaran pada hari ini. Ya, pertama kita ada kontraktor elektrik. Ini biasanya kontraktor yang buat wireman lah, buat wiring. Okay. Kontraktor papan tanda elektrik, signboard. Kontraktor pembaikan elektrik, unit pendawaian persendirian, pengilang papan Swiss. Saya pernah berada di pengilang papan Swiss, saya sebut itu tadi. Masa saya campur, saya juga buat switchboard. Ya, saya buat switchboard. Sebab itu saya ambil judgement. Sebab saya ada pengalaman switchboard di kilang berkenaan. Okey. Jadi perakuan kompeten ini ada kalau kontraktor elektrik dia ada PW1, PW2, PW3, PW4 itu untuk kontraktor elektrik. Untuk kontraktor papan tanda dia ada PW5. PW5. PW6 untuk judgement dia ada AO, A1, A4, A4-1, A4. Kemudian dia ada judgement yang lebih tinggi. Kalau yang A tu ialah wautan rendah. Yang AO, A1, sebenarnya kan AO, A0. A0, A1, A4 minus 2, A4 minus 1, A4 adalah wautan rendah. Kalau masuk pada B pula, dia wautan tinggi. B0 minus 1, B0 minus 1, B0 minus 1 tapi dia tanpa aerial dan B1 sistem wautan melebihi wautan rendah dan B4 ini paling tinggi sekali. Okey, disebabkan pengalaman saya hampir 35 tahun, bekas-bekas student saya ramai yang dah sampai B4. Jadi maknanya kalau saya kira dari segi duration of pathway dia, mereka mengambil masa selama 20 tahun. 20 tahun. Anak murid saya yang pertama, batch pertama sekarang ni berumur 51 tahun. Dan 51 tahun, mereka kebanyakannya dah ada before. So itu pengalaman dia. Jadi maknanya, pelajar sekalian, bila nak set kita punya goal untuk masa depan, inilah perjalanan yang perlu kita lalui untuk perkara berkenaan. Kalau kita tak setting, kalau kita tak atur kita punya hala tuju, kita akan jadi orang buta yang celik. Orang buta yang celik. Sebab orang buta yang celik ni macam kita lah. Kita leka sahaja tanpa membuat apa-apa tindakan. Sedangkan orang buta yang benar-benar buta, hati mereka lebih tersusun untuk melihat perkara yang sebenar dari segi rasa dan dari segi sense lah, dari segi sentuhan dan rasa. Maka itulah dalam pertemuan ini saya suka nak berkongsi supaya pelajar perlu aturkan hala tuju tadi. Okay, I go to the next slide. Ada soalan tak sebelum ni? Untuk ni? Nak tanya? Ada soalan? Ada possibility ke kalau macam perempuan yang ambil macam lesen yang macam judgement tu ke? Sebab selalunya maturity macam lelaki je kan? Ya, amat tidak mustahil. Sebab sebenarnya ada je ramai yang perempuan-perempuan, wanita-wanita lah, perempuan lah, wanita-wanita yang ada kompetensi. Even though saya punya penilai saya di Suruhanjaya Tenaga dulu, Puan Norizan, dia sendiri ada BO. Dan dia sebenarnya bukan BO on paper, dia real field. Dia boleh buat kerja. Dia boleh buat switching. Dia boleh buat switch antara, kalau BO ni biasanya berada di substation lah. Dia boleh buat switching. Orang perempuan. Tapi dia latar belakang dia bekerja dulu baru dia sambung belajar untuk akademik. Jadi maka itu dia berpengalaman. Tapi kalau kita tidak ada berpengalaman memang sukarlah. Contoh tiba-tiba nak jadi wireman tapi pengalaman tak ada.
Tiba-tiba nak jadi catchment, tak ada pengalaman, itu pari tukar lah. Tapi hari ini kita melihati lambakan berlaku juga di bidang ini sebab ada banyak institusi pendidikan kemahiran menawarkan khusus catchment dan wireman institusi masing-masing. Cuma beza dia walaupun mereka ada wireman dan catchment, beza dia pengalaman lah. So bila pengalaman ni tak ada dua perkara yang mereka agak lemah untuk menyelesaikan masalah. Itu critical thinking dan problem solving. Ya, saya rasa pelajar politeknik perlu juga mempunyai nilai ataupun value dari segi critical thinking dan juga problem solving. Saya difahamkan dalam you punya syllabus sendiri pun, dalam dia punya PLO tu ada berkaitan dengan critical thinking dan problem solving. Jadi maknanya dua perkara ini sebenarnya membezakan antara catchment A dengan catchment B. Ya, kenapa catchment A ni kurang bagus daripada catchment B? Sebab catchment B walaupun dengan persijilan sama, tapi mereka mempunyai dua elemen ini, critical thinking dan juga problem solving. Sebab dalam electrical ada perkara-perkara yang kita tak boleh delay. Ada perkara yang kita tidak boleh abaikan dalam untuk jangka masa yang panjang. Ya. Okey. Ada soalan lain? Sila. Jangan tak gunakan peluang ini ya. Sebab saya berpendapat lah, pengalaman saya di Politeknik dan College Community, tak ramai usahawan nak kongsi konten ini, melainkan pelajar bila berada di industri baru nak dapat dia punya pathway kerjaya. Ya. Saya bernasib baik Allah bagi saya ruang. Saya dapat belajar dengan kontraktor-kontraktor dan saya dapat mengajar di sekolah dan juga di politeknik serta college community. Dari situlah pengalaman-pengalaman saya kongsikan dengan pelajar-pelajar. Cuma pelajar sekarang ni tak sepatlah dengan saya. Pelajar saya tahun 2005, 2006, 2007. Mereka ni alhamdulillah mereka ni mendapat manfaat lah daripada apa perkongsian yang saya buat. Ya. Satu pengalaman yang saya share semasa 2005 tak silap saya, bila ada convocation kita ada industri datang untuk buat interview. Jadi pelajar saya sengaja pergi try market di ET5 try market, test market lah. Jadi tak silap saya lebih kurang 53 orang kelas saya. Ramai paling ramai kelas 53 orang. Jadi ada 50 orang pergi interview. Dan saya dikejutkan bahawa mereka semua nak berhenti belajar. Pasal apa? Dah dapat kerja. Jadi itu lawak dia pada saya lah. Jadi saya pun tanya kenapa cakap. Dia pergi interview, apa yang saya kongsikan dalam pembelajaran hampir kata orang tu diterima oleh industri. Jadi itu saya rasa yang kalau pelajar tak nak gunakan platform ini untuk tanya saya dan sebagainya, agak rasa rugi lah. Sebab saya 2005-2006, student-student saya banyak salurkan kepada institusi yang lain untuk sambung kompeten. Ya, contohnya di NSCDC, saya sambung mereka untuk belajar di NSCDC untuk belajar sistem-sistem elektrik yang lain. Ya, PLC, ada 2-3 program lagi yang saya galakkan mereka semua belajar. Ya. Jadi sama juga, pelajar kalau ruang yang ada pada hari ini, gunakanlah berkomunikasi dengan saya, apakah yang terbuku di hati dan apa yang tak masih keliru, boleh kita kongsikan bersama lah. Sebab ini peluang ni 2 jam aja. Kalau saya buat di politeknik, mungkin lebih lama, 1 semester, lagi panjang cerita. Ya, ini cerita 1 semester saya nak rangkumkan dalam tempoh 2 jam. Ini satu benda yang agak untuk komprehensif lah. So ada soalan tak? Ya, ada soalan. Silakan. Encik nak tanya. Ya. Selepas kita tamat diploma di politeknik, encik ada suggestion tak untuk sambung di mana? Macam kalau nak sambung PW ke? Okey. Baik. Kalau melihat dari segi kelulusan yang awak yang pelajar semua ada, pelajar dah ada diploma. Kalau sambung untuk institusi pendidikan kemahiran,
mereka ni punya pre-entry dia ialah SPM. Jadi ada besar kemungkinan untuk sambung belajar tu tak sesuai. Cuma apa yang lebih sesuai adalah pelajar DET ni sambung dapatkan kursus-kursus jangka pendek. Ya, kursus-kursus jangka pendek contohnya PLC, contohnya SCADA, kursus-kursus jangka pendek yang boleh menjadi nilai tambah kepada you punya pengalaman dan you punya persijilan. Pada pendapat saya tak sesuai lah pelajar diploma DET ni sambung belajar ambil wireman ke college community ke ILP ke, rasanya macam tak berapa kena. Cuma saya kata untuk dapatkan pengalaman tadi kenalah bekerja, kenalah bekerja 2 tahun. Tak ada beza kalau di college community atau di institut pendidikan pun you all kena belajar 2 hingga 3 tahun. Lebih baik kita pergi kerja dengan mana-mana kontraktor untuk 2-3 tahun untuk dapat pengalaman. Okay? Cuma kalau nak dapatkan segi yang lain, contohnya macam tadi sebut PLC, SCADA, mungkin pneumatik, boleh saja pergi ke kursus-kursus yang kependek. Dia banyak mood situ. Saya memang terlibat dengan satu institusi di Negeri Sembilan ini iaitu NSCDC, Negeri Sembilan Skill Development Center, dan saya pernah mengajar part time tu lebih kurang 11 tahun. Dan banyak peluang-peluang yang saya bagi pada pelajar DET ketika itu tahun 2005, 2006 sambung untuk dapatkan custom made ataupun kursus yang pendek selama 3 bulan, 4 bulan. Tapi sekarang ni sebabkan kedudukan keuangan negara yang tak berapa nak bagus ni, banyak institusi latihan ni tidak ada fund, tidak ada funding untuk buat kursus penawaran percuma kepada pelajar-pelajar. Itu sajalah sebuah yang boleh saya kongsikan dengan awak semua lah. Ada soalan lain? Cik, kalau macam cik kan, apa pendapat cik kalau yang kita fresh graduate after diploma tu, sama ada untuk kos kita DET ni, nak dapatkan peluang pekerjaan tu, maknanya lepas diploma tu kita nak direct kerja 2 tahun untuk pengalaman baru sambung belajar ataupun sambung belajar dulu dalam masa lepas tu baru kerja ke macam mana? Okey, tadi awal-awal saya dah sebut tadi, you all kena narrow down hala tuju kerjaya. Kalau you rasa you nak sambung belajar, you fokus pada sambung belajar. Kalau you rasa nak jadi usahawan atau bekerja dapat kompetinan, maknanya you kena fokus pada keadaan yang disebutkan lah. Jadi kalau sebenarnya perjalanan hidup kita ni, dia akan jadi pelbagai. Kadang-kadang kita merancang, Allah Ta'ala menentukan. Tak semestinya apa yang kita rancang, Allah bagi ketika tu. Cuma, sebagai manusia, kita kena ada plan. Jadi kalau you rasa you nak pergi belajar, kerja dulu sambung belajar, tak ada masalah. Sebab you dah ada diploma untuk sambung belajar untuk degree dah tak timbul masalah. Kemudian kalau you rasa you nak belajar dulu untuk habiskan sampai itu, masih ada peluang seperti saya kata tadi, you masih boleh dapat peluang untuk dapat kompetinan, tapi syarat kerja 2 tahun jugalah. Sebagai jurutera perkhidmatan elektrik dan jurutera kontrak elektrik kompeten. Jadi pilihan pada you sekarang. Kalau you rasa you nak jadi orang yang kompeten dalam bidang-bidang yang tidak memerlukan degree, you terus kerja. Cari kerja. Cuma saya nasihatkanlah, nak cari kerja ni, especially orang perempuan, kena survey lah dulu dia punya tempat kerja. Sama ada sesuai tidak sebagai seorang wanita di situ untuk bekerja. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Menjawab tak soalan tadi? Boleh. Terima kasih. Okay, next adalah yang lain. Lain tak ada soalan ke? Saya lebih suka awak tanya soalan. Saya lebih suka awak tanya soalan daripada saya bagi input. Sebab saya punya input ni saya dah cukup. Tinggal lagi nak bagi fine tune sikit je lah. Dia orang belum ada hala tuju lagi ni kot tuan. That's why. Ingat pensyarah-pensyarah kena bantulah dia orang ni untuk setting dia punya vision. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, ini pengalaman saya di Politeknik Polisen di Johor Bahru. Setiap pelajar di ET5 ni, dulu pelajar di ET5 ni masuk daripada terus bukan daripada di ET1, 2, 3 tau. Dia terus lompat masuk di ET5 sebab mereka ambil sijil. Jadi saya berjumpa mereka ni lebih kurang 1 atau 2 semester je. Jadi di situlah kesempatan saya kongsi. Biasanya pelajar ni masuk di ET5,
ya, saya akan tanya tentang hala tuju ke hadapan. What you want to be. Seperti saya kata awal-awal tadi, dengan anak-anak saya pun itu juga. Saya tanya mereka, you nak jadi apa? You career nak jadi apa? Sama juga. Saya apply benda yang sama pada student saya di Politeknik, Johor Bahru dan di Polipd. You nak jadi apa? Jadi maknanya sebabkan saya ada pengalaman dari segi route of pathway ini, that's why saya kongsikan. So alhamdulillah lah, ramai yang pergi ke arah yang saya tunjukkan itu, dan ada yang saya kata ya, mereka dah ada sampai before sekarang. Ya, before sekarang. Jadi maknanya pelajar dan pensyarah kena saling bantu-membantu, membagikan satu bimbingan yang terbaik kepada pelajar supaya mereka nampak hala tuju. Saya pun perasan kadang-kadang pelajar ni pilih khusus pun sama ada dia terpilih ataupun dia pilihan dia tepat. Kadang-kadang dia pilih lain dapat lain. Tapi itu menyebabkan di hati mereka tak ada bunga untuk belajar bidang yang ditawarkan. Ya? Jadi ini yang saya nampak yang sedang berlaku lah. Cuma kadang-kadang kita jangan nafikan apa yang Allah aturkan untuk kita. Katakan Allah aturkan, walaupun tak suka, tapi Allah aturkan untuk kita bidang ini. Maka bidang inilah kita perlu bagi fokus. Kalau fokus, insyaAllah jadi. Ya? Kalau kita ambil iktibar, ramai post graduate yang keluar dari universiti. Banyak yang tak ada kerja. Tapi mereka boleh survive. Kenapa? Mereka kena survive. Itu sebenarnya. Bila mereka kena survive, mereka akan jumpa jalan-jalan yang bakal Allah buka pada mereka untuk mereka punya jalan yang sebenar untuk kehidupan mereka. Sebab hidup ni perjalanan saja. Okey? Ada lagi? Kita sharing-sharing lah Jangan apa. Ni ramai ni tapi dua orang ni cakap. Ada lain? Cik nak tanya. Ya. Kalau yang macam cik kata khusus jangka pendek tu kan, kita boleh ambil dekat di mana dekat macam politeknik ke ataupun dekat baik. Terima kasih Okey, sebenarnya kalau kita rajin tengok beberapa website pertama di tempat yang saya tahu, yang saya biasa tengok nampak di NIOS. Okey, di NIOS ada satu. Kalau pergi pada kalender NIOS, sebenarnya NIOS tahu tak? National Institute of Safety. NIOS, NIOS, Safety and Health. Safety Health, cik. Ya, Safety Health. Yes. Di NIOS ada banyak menawarkan bidang-bidang khusus jangka pendek. Even though kalau you all minat safety officer pun, dia ada offer itu. Khusus 22 hari. Okay. Di NIOS. Buka saja website NIOS, tengok training. Ya, di NIOS. Kemudian boleh tengok juga di mana-mana center skill development center negeri. Contohnya NSCDC, Pahang, PSSDC di Pahang, Melaka di MSSDC. Negeri Sembilan Skill Development Center, Pahang Skill Development Center, Melaka Skill Development Center. Di situ juga ada banyak penawaran kursus. Kalau you pergi pada website dia orang, mereka ada kursus jangka pendek. Tadi saya sebut NIOS. Yang kedua DCIAS. DCIAS pun ada juga kursus jangka pendek. Jadi satu lagi di Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILISAS, di Bangi. Di situ pun banyak menawarkan kursus jangka pendek. Tapi satu saya peringatkanlah ialah bila kursus ni perkara yang pertama yang kita kena fikirkan tentang perbelanjaan lah. Tentang perbelanjaan lah. Sebab kadang-kadang kita kena buat pertimbangan yang baik. Buat pertimbangan yang baik. It's nothing free. It's nothing free. Cuma kadang-kadang dia akan jadi macam pengalaman saya lah. Apa yang saya dapat itulah perkhidmatan saya telah menggantikan apa yang saya belajar dulu. Mana yang saya belajar bayar is cover. Mana yang saya belajar free lah. Mana yang apa yang saya belajar ambil attachment saya belajar. Okey. Kos-kos tu semua cover. Cover sebab apa? Bila ada perkongsian ilmu ini macam ini, macam di politeknik ni, saya mendapat imbuhan tertentu lah. Cuma kalau di industri,
mereka menggunakan kepakaran saya sebagai penanda aras untuk saya punya consultant fees lah. Kalau di politeknik kerjaan, mereka gunakan akademik status saya sebagai sebagai benchmark untuk saya punya consultant fees. Jadi of course lah di swasta lebih lumayan lah, lebih lumayan lah kan. Jadi saya just nak kongsi dengan awak lah kan. Kadang-kadang di swasta dalam masa 2 jam ni saya boleh collect dalam lebih kurang RM15,000 di swasta. Jadi saya rasa bila you all boleh pergi ke cara ini, the money will come later lah. Memang kena modal. Memang kena bermodal. Tapi yakinlah, satu masa besok modal ni cover. Saya pernah dapat jumlah-jumlah yang besar dengan industri di luar. Tapi itu saya kata, ni rezeki Allah Ta'ala nak bagi, maka perjalanan kita kenalah redha. Apa kita buat kena redha dan fokus pada apa yang kita nak buat. Okey, Alhamdulillah, kalau you nak pergi sambung belajar untuk dapatkan custom made course, teman-teman tadi lah, di NSCDC, PSIDC, MMCDC, di Eliat, di Ilisas, di NIOS dan di SIAS. Itu you akan dapat banyak persijilan yang kependek. Okey, Sula, terjawab? Menjawab Cik, terima kasih Cik. Lagi. Ada yang meninggalkan apa senyap Boleh cakap tak? Saya tak dapat nak baca you punya chat ni. Boleh cakap? Buka je mikrofon, cakap. Okey, pelajar kalau ada soalan boleh tanya direct, tak perlu Tanya direct, tak payah chat. chatting. Sebab saya tak sempat tengok chat. Assalamualaikum Cik. Ya, saya. Betul ke sekarang syarikat elektrik ke engineer ke sekarang lebih pandang kepada budak yang mengambil CJ kemahiran berbanding dengan budak yang mengambil diploma? Okay. Very good question. Sebenarnya bukan soal pandang. Soalnya pada saya lah. Kalau saya sekarang ni mewakili Kaiser Electrical Engineering, saya sebenarnya tidak pandang sijil apa yang you ada. Tapi pertama sekali ialah apakah yang you boleh buat. Pertama perkara yang you boleh buat ialah saya akan melihat dulu tentang you punya attitude, sikap. Ada sijil sekalipun, kalau sikap kita agak tidak menunjukkan minat yang besar atau tidak berjiwa besar dalam bidang kerja yang berkenaan, saya pun akan ketepikan orang macam ni. Jadi kita pada pengetahuan saya, cakap syarikat kontraktor elektrik especially tidak mengambil persijilan itu sebagai satu tanda aras, kecuali kalau mereka memenuhi keperluan perlesenan. Contoh, untuk buka satu syarikat kontraktor elektrik kelas C, kontraktor kelas C, kelas D senang. Kelas D kita mula dengan rendah ni. Kelas D. Syarat minima dia ialah mesti ada seorang PW2. Seorang PW2. Itu syarat minima dia. Jadi ada kemungkinan syarikat elektrik tadi mungkin kehilangan perjawatan orang berkenaan, barulah mereka menawarkan orang yang ada kompeten untuk memenuhi kekosongan tadi. Tapi kalau untuk bekerja, kita tak ambil kira tentang persijilan. Kita ambil kerja tentang pertama tadi attitude dan jiwa besar yang ada pada bakal-bakal pekerja tadi. Kita pun di Kaiser pernah juga ambil pelajar, buang pelajar. Even though kita pernah berhentikan pelajar LI. Pasal apa? Dia sendiri tak berminat. Kalau dah datang kerja, kita kerja pukul 7.30, kita dah mula naik lori, naik barang. Dia pukul 10 pun tak sampai lagi. So 2-3 kali kita cadangkan untuk dia berhenti di latihan. Sebab itu tidak memenuhi keperluan bekerja. Sebab kerja-kerja dalam kontraktor ni memang kerja lasar. Sebab kata kena jiwa besar, kena tahan lah. Kadang-kadang dia balik pada kita punya pembangunan di insaniah itu sendiri lah. Saya harap di institusi pendidikan, dekat politeknik, mereka ada program-program motivasi untuk meningkatkan jati diri. Jadi benda-benda ni perlu dititik beratkan lah. Supaya bila pelajar berada di luar, dia can get the challenge. Dia can bersama-sama dalam challenge yang ada di luar. Di luar ni bukan syurga sangat. Di luar ni banyak seksaan yang perlu dialami untuk menjayakan diri masing-masing.
Bukan duduk sambang, bukan duduk saja. Kadang-kadang kerja-kerja kita ni bukan ada bumbung. Kadang-kadang dalam bumbung pun tengah panas, dalam bumbung buat wiring. Ini semua kerja-kerja yang mencabar dalam bidang elektrik. Jadi kalau ada sijil sekalipun tetapi tidak mempunyai jiwa yang besar dalam kerja itu sendiri, kita pun tidak akan berminat untuk ambil. So jangan jadikan sijil itu sebagai halangan. Yang paling penting ialah keinginan. Dan saya nak kongsi satu cerita, ini pengalaman benar. Sahabat saya sendiri di kampung saya di Nilai, kita sebut nama Nilai kan. Nilai sekarang ni dah jadi bandar sekarang ni. Sahabat sama usia dengan saya, tapi dia bangsa Cina. Sama-sama habis sekolah darjah 6, saya sambung belajar form 1, dia berhenti sekolah. Mak dia kata tak guna belajar sebab dia pun tak pandai sekolah. Maka dia start bekerja dengan sebuah kedai motor, nama dia Gun Motor di Nilai. Sekarang dah tak ada lah, Gun tu dah meninggal, dah tak ada. Kita dah 30 tahun lebih. Jadi apa yang saya nak share, dia bekerja daripada umur 12-13 tahun, bekerja dengan Gun ini. Akhirnya, saya pendekkan cerita lah, sebab ni panjang nak apa kan. Akhirnya, dia memiliki 3 buah kedai motor. Tahap pendidikan, darjah 6. Sedangkan saya, sampai belajar tinggi ni pun, takat dia. Dia ada 3 kedai motor. Jadi, adakah sijil itu jadi halangan? Jawapannya tidak lah. Jadi, cerita ni panjang sebenarnya. Tapi tak mahu, saya pendekkan je lah. Supaya kita mengambil iktibar. Bahawa jangan jadikan persijilan menghalang kepada kita punya kerja. Menjawab soalan tadi? Menjawab, Cik. Terima kasih, Cik. Okey, terima kasih. Next. Tuan Haji. Ya. Okey, nak bagi tahu student jugalah, saya pun ada pengalaman juga 3 tahun lepas sebelum saya pindah ke UP sekejap. Saya pun ada seorang student ni, student KSS lah yang ambil kerja secara sembilan. Right. Dia engineer, dia ada IR. Dan dia pangkat dia pun jurusa, bekerja di jabatan JKR. So dengan umur yang macam dah nak pencen pun dia masih ambil diploma elektrik part time sebab dia buka company, dia nak buka company kontraktor kan. Sebab dia punya degree elektrik. So IR dia dalam elektrik. So dia kata kenapa dia ambil diploma elektrik sebab macam syarat jugalah. So saya memang kagum lah walaupun umur dah nak pencen dengan berpangkat jurusa dan ada title IR, dia masih nak continue untuk sama belajar. Untuk dapatkan long life learning kan. Ya, betul. Saya pun ada pengalaman juga. Saya bila mengajar di NSTDC, ada 5 orang engineer. Saya tak tahu mekanik engineer. Jadi bila saya mengajar tu banyak yang subjek matematik yang berkaitan matematik, dia bantu orang lain untuk settlekan. Dan lebih kurang saya mengajar 13 minggu dengan dia orang ni. Jadi hampir-hampir dengan minggu-minggu terakhir tu baru kita dapat kesan yang dia ni adalah jurutera di kilang. Dia kata kenapa nak ambil? Dia kata dia nak tahu skop kerja sebenarnya apa. Senang dia nak buat SOP. Rupanya gitu pula. Sebab apa? Dia ni kena tipu dengan chargeman dia kata. Jadi biar ini sebenarnya bergantung pada bagaimana pendedahan masing-masing lah. Macam tadi contoh Arifah beritahu tadi, saya tak nafikan. Saya pun pernah mengajar juga orang yang umur 60 tahun. Sebab syarat di TNB ni, syarat di ST ni, maksimum kita punya umur kompeten lah umur 60 tahun. Kemudian boleh sambung selama 10 tahun, tapi kena renew kesihatan setiap tahun selama 10 tahun. Okey, jadi apa yang disebut oleh Puan Arifah betul lah. Sebab apa? Untuk dapatkan perlesenan. Keperluan perlesenan itu satu. Yang kedua, kita perlu ingat bahawa pendekatan pembelajaran CJ, diploma dan degree, dia berbeza. Kalau di CJ, di peringkat CJ, kalau bidang kemahiran, kita belajar 70% bidang kemahiran, 30% saja akademik. Sama juga di diploma. Diploma pun 70%-nya 70%-nya akademik, 30%-nya dia punya kemahiran. Kalau tengok vintage dua-dua tadi, saya dapati bahawa bidang kemahiran yang diterapkan dalam diploma kurang daripada bidang CJ. Cuma beza dia status pendidikan itu lebih tinggi. Jadi maka itulah ruang yang perlu ada 30% kemahiran itu perlu di-adapt, perlu tambah. Maka tadi saya tak nafikan lah kalau yang Encik Jusa tadi boleh sambung belajar, dia kena adapt. That's another 40% lagi untuk diploma supaya dia dapat menguasai bidang tadi. Dan sekurang-kurangnya dia menjadi seorang ketua ataupun
manager pengurus yang baik lah. Sebab dia yang penting saya fikir tadi, 5 engineer ni saya tanya dia last minute kenapa dia nak senang nak monitor dia punya group. Rupanya mereka ni adalah engineer mechanical, engineer electrical dan seorang lagi adalah engineer chemical. Tapi ada kaitan dengan kerja-kerja elektrik. Jadi mereka ni nak memantau skop kerja. You bayangkan, just nak memantau skop kerja mereka sanggup bayar RM5,000 untuk hadir kursus. Just imagine that. Jadi maknanya yelah mereka ni memang dah ada duit lah. Cuma kita nak bermula ni kena berdikit-dikit. Macam saya. Just share dengan you je. Saya mula dengan sikit-sikit. Belajar kos ni RM2,000, belajar kos ni RM500. Kena keluar belanja. Tapi insyaAllah, Allah tidak menzalimi kita. Kita menzalimi diri kita sendiri. Ya? Jadi maknanya, insyaAllah Allah akan berikan pulang kembali rezeki-rezeki itu datang di kemudian hari. Okay. Next, ada lagi? Saya lebih suka share yang ini sebenarnya live. Yang benda-benda ni sebenarnya you boleh baca je dalam mana-mana internet punya sumber. Ya? Tapi pengalaman tu. Contoh tadi yang umur berapa tahun tadi bah? 60 Dia nak pencen dah. 58 ke 59. You see that? Orang Datang yang naik motor besar. Datang mereka kelas. yang kita hari ni baru diperkenalkan dengan PSH, pembelajaran sepanjang hayat. Negara-negara luar sana PSH ni dah jadi satu community punya enhancement of the degree education level. Ya. College community di luar negara almost menawarkan diploma-diploma bukan sekadar executive diploma. Mereka boleh sediakan diploma untuk mereka sambung belajar ke universiti. Cuma di Malaysia ni belum terungkai lagi ke arah itu. Banyaknya diplomanya eksekutif, limited lah, terhad. Jadi maknanya peluang belajar tu ada. Jadi sama macam Hasbullah kata tadi, kalau nak belajar yang custom made course, tempat-tempat tadi lah you kena pergi. Nanyos, even though ILP pun ada ILP. Government ni murah sikit. Kalau swasta tu agak mahal sikit lah. Dia ILP pun ada menawar kursus tu. Satu lagi IKBN. IKBN was it? Institut Kemahiran Belia Negara. IKBN pun ada. Tuan Haji nak tanya, ada beza ke sijil yang dekat institusi latihan kemahiran awam tu yang mohon maknanya dia mohon yang lepasan SPM tu ataupun yang dia lepas diploma dia nak ke lain? Dia ada khusus jangka pendek? Macam ni, yang jangka pendek tu sebenarnya pre-entry dia tak ada requisite, no prerequisite. Siapa-siapa boleh belajar. Cuma target group dia biasanya dia akan beritahu lah target group dia SPM level ke atas. Itu je lah. Boleh baca, boleh menulis. Itu aja. Dia tidak ada. Itu saya kata tadi macam KSS kan. Sampai Jupsa pun join, you just imagine that. Kan? So mana dia punya pre-requisite, pre-entry lah. Pre-entry. Sama macam competent tadi competent tadi saya bagi dia punya pre-requisite form 5. Masa dulu tahun 1990 lebih, pre-requisite ialah form 3, SRP. Pernah dengar SRP tak tuan-tuan? Apa pelajar sekalian? Pernah dengar SRP, LCE? Pernah dengar? Pernah dengar SRP tu segi rendah pelajaran ataupun low certificate education. Abang dia nama dia MCE. SPM sekarang lah. MCE itu adalah Malaysian Certificate Education. Okay? SPM. Jadi sekarang ni SPM lah Jadi ST juga telah naikkan taraf untuk ambil penyelia, chargeman, wireman dan juga penyantum kabel. Dia kelayakan ni lah minimum tingkatan 5 atau SPM. Just imagine tingkatan 5 dia tak semestinya ada SPM. Mungkin masa tingkatan 5 nakal, berhenti sekolah dan tak nak belajar lagi, dia orang ni pun boleh masuk untuk kursus kepimpinan dengan syarat mereka perlu ada pengalaman. Okey, lagi? Tanyalah ramai-ramai ni semua kita pengalaman. Kita nak motivate pelajar kita ni supaya mereka ni jadi lebih yang terbaik di masa akan datang. You all ni nanti bakal mengganti orang-orang macam saya lah. One time besok you all akan ganti you as speaker dalam program macam ni. Cuma hari ni kita ada norm baru lah. Norm baru kita tak direct face to face. Kita buat ada di Maya sekarang ni. Saya pun sebagai orang-orang oldie, otai, orang lama ni pun agak tertiak-tiak jugalah sebab kita pun tak biasa dengan sistem ni. Tapi saya cuba belajar. Saya cuba belajar. Jadi bila saya belajar, itulah dia. Dapatlah saya bersama-sama dengan you all lagi ni. Okey? Lagi?
Nak tanya? Sebelum saya pergi pada slide terakhir. Cik nak tanya. Macam mana Encik atasi perasaan nervous Encik masa mula-mula Encik start belajar dulu Encik? Oh, banyak. Terima kasih Azullah. Banyak Azullah. Saya pernah kena current, pernah kena 11 kV punya sparking depan mata. Kena current ni dah jadi macam asam garam lah. Sampai saya boleh pegang current lah. Itu je. Dia punya Azullah. Sampai current saya boleh pegang. Tapi saya tak boleh ajar Yo'al. Sebab ilmu tu ilmu saya. Kan? Dia tak ada jampi. Dia tak ada jampi. Tapi dia ada balik kepada teori. Dia balik pada teori. Jadi nervous ini sebenarnya pada hari pertama. Kata orang, kalau naik basikal, kali pertama kalau tak jatuh, bohong lah kan. So bagaimana kita mengatasi naik basikal daripada jatuh, kita buat dia berulang kali. Biar 10 kali jatuh sekalipun, insyaAllah. Sebab kata Thomas Edison, dia mencipta lampu tadi, kali yang ke-999, semuanya gagal. Kali yang 1000 baru berjaya. Jadi dengan kata mudah, dia punya tagline, practice make skill perfect. Jadi maknanya untuk mengatasi nervous tadi, kena teruskan latihan. Dan kena berjiwa besar. Awal saya sebut tadi, jiwa tu kena besar. Kena berani. Tapi berani je bertempat lah. Jangan berani pergi demo tentu arah tu, tu tak berani nama dia. Kan? Kena kerja polis tu tak berani. Bergaduh tu tak berani. Kalau tengok saya punya mula-mula tadi, saya sebenarnya ialah pengurusi Biro Pembenaran Sukan Silat di Negeri Sembilan. Orang silat ramai dengan saya. Jadi mereka pun tak berani juga sebenarnya. Dari kalau realnya war, mereka ni dulu dalam pertandingan saja yang berani. Jadi maknanya kena ada berani. Berani barulah kita dapat menghilangkan nervous yang ada tadi. Ada lagi tak? Saya pergi satu slide ini. Okey. Kepada mereka yang nak menjadi usahawan, tapi bukan masa yang dekat lah. Jangan hari ni dengar ceramah, besok buka company. Saya nak share. Pada mereka yang jadi usahawan kontraktor elektrik. Saya berpengalaman dengan kontraktor ni macam ni. Sebenarnya saya dulu memang pernah kerja dengan kontraktor elektrik ni sebagai kata orang tu menambah ilmu. Dan di samping itu kata orang tu mencari sedikit wang tambahan untuk meneruskan kehidupan lah. Jadi kita bercampur lah dengan kawan-kawan kontraktor ni, dapatlah ilmu-ilmu mereka. Dan saya jadi lebih serius bila saya berperkara, saya bantu adik saudara saya pengurus kepada Kaiser Electric ni dari segi konsultan. Sebab banyak technical term perkara-perkara yang berkaitan adik saudara saya ni tak berapa faham. Jadi saya tunjukkan dan alhamdulillah pengalaman-pengalaman lama itu banyak membantu saya untuk saya share dengan dia. Jadi waktu saya bergerak membantu adik saudara saya ini dan saya bersama dengan dia lah untuk memajukan company ini. Jadi daripada company buat wiring, kita dah boleh buat underground cable. Sekarang ni kerja yang terbaru, kita pasang projek di Shah Alam, menukar lampu-lampu jalan kepada LED. Itu pun mencabar juga kerja dia. Tambah nak keadaan pandemik COVID-19 ni, kejap boleh kerja, keluar SOP baru, kejap tak boleh kerja. Jadi kos kerugian tu dah mula nampak lah. So the profit margin kita untung, tapi profit margin kita very small. Very small. Jadi kalau nak minta orang contribution pun kita banyak kali lah. Pasal kita punya margin small kali-kali. 2-3 tahun ni akan jadi macam tu lah. Sehingga COVID ni selesai, rentas negeri ni boleh selesai, insyaAllah kita boleh bergerak balik. Okay, just to share dengan you all. As a usahawan kontraktor elektrik, siapa-siapa yang ada minda ini, siapa yang ada berhasrat ke arah ini, you all boleh buka company. Tapi after you ada pengalaman lah, jangan tak ada pengalaman pula. Sebab you kena bekerja dengan kontraktor 2 tahun ni. Lepas 2 tahun tu pengalaman. Tapi kalau nak tambah kerja lah berapa lama pun. Asalkan you dapat pengalaman sebagai as a businessman. Sebab pengalaman 2 tahun ni untuk dapat kompeten. Pengalaman perniagaan saya rasa lebih panjang jalan dia. So, perniagaan ini dia point untung dengan rugi. Jadi bila main dengan untung dengan rugi ni, kita berada di titian lah. Terlepas ke kanan jadi untung. Terlepas ke kiri jadi untung, rugi lah.
Jadi itu akan banyak menjejaskan kita punya perjalanan kehidupan. So untuk ilmu bisnes, you kena belajar bisnes. Bukan elektrik, bukan ilmu elektrik. Ilmu elektrik yang ni. Andai kata awak pelajar ingin jadi usahawan kontraktor elektrik, you boleh buka company, enterprise ataupun Sdn Bhd. Cuma nanti you kena explore lagi enterprise ni apa dia punya constraint dia, Sdn Bhd ni apa constraint dia. Sebenarnya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Okey. Kontraktor yang boleh pelajar fikirkan untuk jadi usahawan. Pertama ialah kontraktor perkhidmatan. Okey, kontraktor perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ini ialah contohnya boleh repair alat-alat elektrik, boleh repair perapatan elektrik, boleh repair tukar lampu dan sebagainya, boleh buat itulah. Maknanya dia lebih daripada perkhidmatan. Kemudian kontraktor elektrik kelas A hingga kelas D. Paling rendah kelas D, paling tinggi kelas A. Dia ada, kalau tengok dalam akta dan peraturan, dia punya rate, kadaran harga nilai kerja lah. Okay? Jadi kontraktor kelas A dan D ni, dia boleh buat kerja kabel bawah tanah. Dengan syarat, kontraktor tadi mesti ada seorang chargeman A1. Okay? Mesti ada chargeman A1. Ataupun kalian aerial, overhead, dia mesti ada chargeman A1. Ataupun dia jadi kontraktor bekalan jana kuasa, dia mesti ada chargeman A4. Itu dia punya requirement. Untuk kontraktor elektrik kelas A dan hingga kelas D. Kelas A paling tinggi, kelas D paling rendah. Kelas D ni kalau nak buka syarikat, dia perlukan seorang sahaja wireman yang ada PW2. Kelas A ni dia perlukan 2 wireman 3 phase dan 2 orang wireman single phase. Nanti kita tengok dalam peraturan lebih jelas. Kemudian kontraktor pembaikan. Kontraktor pembaikan ni biasanya kerja-kerja yang dianugerahkan oleh TNB. Pernah dengar tak? Kadang-kadang berlaku shutdown ataupun breakdown. Okey. Bila? Pernah dengar ya? Okey. Kerja-kerja ini biasanya TNB yang akan offer. Dan mereka akan offer kepada kontraktor pembaikan. Ini dia ruang lingkup atau skop usahawan kontraktor elektrik. So kepada mereka yang berminat untuk jadi usahawan, jangan jadi hari ni. Kerja dulu dengan kontraktor, cari pengalaman kerja, cari pengalaman perniagaan dan akhirnya insya-Allah mungkin dalam tempoh masa lebih kurang dalam 15 tahun lagi, salah seorang daripada BAT ini atau mungkin semua, mungkin separuh, mungkin 3 suku menjadi usahawan kontraktor elektrik. Sebab kalau tengok hari ni anak murid saya pun ramai yang buka kontraktor elektrik sekarang ni. Saya pergi mana-mana negeri pun saya jumpa dia orang. Ada yang buka yang kelas A, ada yang buka kelas B, semua mereka ni ada. Jadi saya rasa mereka memanfaatkan pembelajaran mereka ni lah. Jadi you all sebagai pelajar diploma, tentunya pemikirannya lebih baik daripada orang yang di peringkat yang lebih rendah, izin dan sebagainya, mesti mempunyai visi yang lebih luas. Visi lebih luas dan pandangan lebih luas, dan paling penting ialah mesti ada critical dan problem solving yang tinggi. Idea ini mesti ada. Kalau tidak nanti dia alhasil balik asal lah. Masuk kosong, keluar kosong. Setiap bulan paling buruk masuk kosong, keluar negatif. Dia ada baiknya masuk kosong, keluar paling kurang tambah 1. Paling baiknya level yang paling tinggi lah. Okay. So untuk itu keperluan pembukaan kontraktor begini. Kalau nak buka kontraktor penerangan kelas elektrik, dia kena ada PW1 hingga PW4. Kalau nak buat kontraktor papan tanda elektrik, kena ada PW5 dan PW6. Kalau nak buat kontraktor bawah tanah, kena ada penjaga jentera A1. Kontraktor bekalan kuasa, kena ada PW4 dan penjaga jentera A4. Kalau nak jadi pengilang papan switch, kena ada PW4 dan penjaga jentera AO ataupun hingga B4. Ini kelayakan. Jadi ini boleh simpan dululah. Mungkin boleh pakai nanti lagi 15-20 tahun lagi untuk jadi, ataupun you boleh search nanti di mana-mana stakeholder yang berkaitan. Okay? Ada soalan? Cik nak tanya. Ya. Yang macam PW1 sampai PW4 tu boleh ambil dekat CIAS kan cik? CIAS yang lain osong tu kan?
Okey, SIAS tidak menawarkan PW1. SIAS tidak ada, okey, saya jawab. SIAS tak ada pusat botoliah pendawai elektrik. Yang ada pendawai elektrik ialah, ni yang saya ingat IKBN Alor Gajah, ILP. Mana-mana ILP ada, ya, yang menawar elektrik ni ada. Mana-mana ILP elektrik ada. College Community. Okay. Tiga tu lah yang ada. Okay, IKM, sorry. IKM. Ini ada menawarkan kursus PW1 hingga PW4. Okay. Untuk pengetahuan, kalau you kerja dengan company yang ada pengalaman 2 tahun, nak ambil PW kena melalui pusat botoliah, ya, kena melalui pusat botoliah. Sekarang kalau di Seremban, kawasan tengah ni, di IKBN Alor Gajah. Ya. Jadi kursus part time, datang pada setiap hari Ahad, satu Ahad ni itulah, satu Ahad macam tu. Untuk ambil PW94 termasuk judgement sekali. Ya. Pilih, itu bergantung pada you punya kelayakan nantilah bila mohon. Tapi untuk membuka kursus ni untuk bagi orang yang mereka bekerja dalam bidang. Mana dia akan tanya dulu, you kerja apa? Kerja kontraktor elektrik. Berapa lama? 2 tahun. Baru dia akan benarkan untuk mengerti kursus. Kalau less than 2 years, dia tak bagi masuk kursus ni. Dia IKBN lah. Ya? Sebab di IKBN ni, sahabat saya Encik Arif dulu, dia yang design program ni. Dan saya pernah melawat kawasan ni lah. Jadi pada mereka yang bekerja, kontraktor, make sure you have 2 years experience, then you can enter the program sebagai PW1, PW4. Jadi nasihat saya kalau dah ada 2 tahun, terus saja ambil PW2. Ya, ambil PW2. Dan lepas next year, tahun yang ketiga, ambil PW4. Jadi nanti ini boleh you tengok dengan ditanya dengan kontraktor lah. Mereka well support sebenarnya kontraktor ni sebab mereka nakkan pekerja dia kalau boleh nanti buka syarikat sendiri dan bekerja sendiri. Ya? Sebab sekarang ni kalau tahun-tahun 2000 dulu, siapa yang ada PW4, PW2 ni, dia boleh gantung. Sekarang tak boleh lagi lah. Kita bisa gantung ni maknanya syarikat tu dia bayar kita punya persijilan tapi kita tak kerja. Jadi masa tu lumayan lah. Satu sijil PW2 dapatlah 300, PW4 dapatlah 500 tanpa kerja. Tapi sekarang dah tak boleh. Sekarang ni semuanya mesti ada dokumen. Berdaftar saja dengan mana-mana syarikat, dia mesti kerja dengan syarikat itu saja. Tak boleh lagi part time. You lecturer, kemudian ada PW4, gantung dekat syarikat A. Tak boleh lagi dah. Itu peraturan yang terkini lah. So maknanya tidak ada peluang lagi dah. Cuma mereka yang bekerja saja dalam bidang itu boleh memiliki kompeten yang dibenarkan. Okey. Senator, lagi? Nak tanya apa lagi? Baru 3 orang ni tanya ni. Ni ramai ni. Ke ni? Ya. Saya sebenarnya, tidur ke apa? saya lebih mengharapkan respon awak sebab saya rasa ini sharing yang bermanfaat. Kalau awak tak gunakan peluang ni, saya rasa bukan rasa menyesal, saya tak menyesal pun. Tapi saya rasa awak rugi. Kalau dulu saya di Politeknik, saya gunakan semua apa yang saya ada, saya share dengan saya punya student. Saya tak locate pun. Even khusus kahwin pun saya ajar pada pelajar saya. Orang tua, kan? Jadi, saya rasa awak kena gunakan peluang ini. Tanya saya. InsyaAllah, mana yang saya jawab, yang boleh saya jawab lah. Tapi kalau awak tak jawab, saya tak tahu apa yang awak nak dan apa yang awak nak tahu. Jadi, bertindaklah secara aktif. Satu lagi saya nak tanya dengan awak, nak share dengan awak. Biarpun awak tanya soalan itu bodoh daripada kalangan pandangan orang lain, tapi awak memang tak tahu, awak tanya. Sebab saya selalu pesan kepada anak-anak saya, biarpun soalan yang kita tanya itu mungkin soalan bodoh pada orang lain, tapi kita tak tahu, kita tanggungjawab kita angkat tangan tanya. Itu masa face to face lah. Ya. Sama juga kaedahnya, kalau awak jangan kata orang lain ni soalan tu hebat-hebat, awak punya soalan ni soalan-soalan biasa-biasa je, tanya saja. Jangan anggap soalan tu soalan bodoh. Pada saya, semua soalan pada saya adalah soalan yang perlu saya jawab, yang perlu saya share. Tapi janganlah tanya soalan yang soalan bodoh pula. Umur saya bertahun, dah kahwin ke belum, itu tak betul lah kan. Tanyalah soalan-soalan yang berkaitan.
Don't ask a specific question because when you ask a specific question, from me you will get a specific answer lah. Okay, tanya soalan. Kenapa sekolah dengan another one lady tadi? Siapa nama perempuan tadi? Saya nak tanya je. Okay, sila. Kalau kita ambil sijil kompeten ni, kita boleh lompat ke je? Depan Lompat macam P.W. 2, kita pergi lompat P.W. 4. Once again, kita balik. Sekarang ni sijil apa yang ada? Macam contoh lah, kita ada sijil P.W. 2, kita Okay. lompat ke tinggi lagi boleh tu lah. Boleh? Tak payah, boleh? PW4 je. Tinggi ni PW4 je. PW2, you boleh lompat pada PW4 saja. PW5, PW6 you kena ambil lain. Okay, yang tanya tu siapa tanya tadi? Saya tak cik. Muhammad Hakimi. Muhammad Hakimi, okay. Kalau ada PW2, nak jump PW4 boleh. Cuma tak boleh lompat pada PW5 dengan PW6. Okay. Next, ada lagi? Kita ada lebih kurang 33 minit aja lagi masa ni. Gunakanlah peluang yang 30 minit ni sebelum saya buat conclusion nanti. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan boleh? Tanya Saya soalan. jadi IT, saya tanya soalan, boleh? Boleh. Boleh. Okay. You all belajar sistem 3 fasa lah kan? Hello? Dah belajar kan 3 fasa Okay. Tapi saya tak adalah bagi hadiah nak bagi soalan ni. Kan? Saya tak plan nak bagi hadiah. Cuma saya tengok you tak ada respon, saya bagi respon lah kat awak. Kan? Okay, dalam sistem 3 fasa, dia ada turutan fasa. Boleh tak share dengan saya? Saya nak tahu lagi. Tahu tak apakah turutan fasa? Dia ada 3 segmen turutan fasa. Saya start dengan red, yellow, blue. Okay, tolong sambung. Lagi 2. Hello. Susah ke soalan ni? Ini soalan yang saya buat masa saya mengajar Politeknik Johor Bahru dulu. Okay. Ini panggil sebagai phase rotation. Dalam tajuk phase rotation. Ada siapa-siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Sorry lah, hadiah tak ada lah. Tapi minta maaf lah. Kalau tak plan. Kalau dia ada plan tu, ada boleh jadi hadiah. Dalam subjek apa ni? Dan subjek kuasa, kita kan DT5 dah belajar apa Sistem bekalan belajar kan? Sistem bekalan. Belajar tak? Sudah ni, senyap je ni tak tahu ke belajar apa? Sem 5. Sistem belajar, sistem bekalan. Sem Saya tak tahu lah. belajar PLC. Ya, saya tak tahu challenge apa. Masa saya di T5, saya masih T5 dulu. Subjek pertama saya ialah penyelenggaraan. Kedua, sistem bekalan. Ketiga ialah pembaikan. Tapi mungkin dah berubah sekarang ni, saya tajuk tu. Saya tak tahu. Mungkin dah ditambah baik, mungkin dah di enhancement. Tak apalah, tapi basically, whatever you whatever SEM 1, 2, 3, 4, 5 ke, subjek ni pasti you belajar. Okay? Cuma jangan lupa lah, SEM 1 tu bukan maknanya you buang semua subjek tu. You kena ingat. Okay, dalam sistem bekalan, untuk phase rotation, sistem 3 fasa, dia ada 3 pasang, 3 combination. Red, yellow, blue. Lagi? Sambung 2 lagi. Hasbullah. Salah tak apa. Siapa yang nak volunteer bagi jawapan? Ini banyak soalannya. Kalau you tak soal, saya soal. Kena tahu ni. Nanti Tak habis tahu. saya pun dapat soalan macam tu juga. Okay. Boleh tak? Okay, saya menang 1-0. Okay, second question. Pasal motor. Boleh pasal motor? Okay, selain perbezaan fasa bekalan, 1 fasa, 3 fasa, apakah perbezaan motor 3 fasa dan motor 1 fasa? Selain pada bezanya bekalan, 3 phase dan 3 phase,
What is the relationship antara motor 3 fasa dan motor 1 fasa? Ada banyak tu, bagi satu dulu ni. Apa beza motor 3 fasa dan motor 1 fasa? Ada apa jawapan? Oh, tak respon. Ada 40 lebih orang. Berapa orang dalam ni, Alifah? Dalam grup ni? Ada berapa orang dalam grup ni? Ada 37 orang. 37 orang. Takkan 3 orang ni respon. Kena ni sebut nama. Sebut nama. Sebut nama lah. Abdul Razak. Jawab. Ada tak Abdul Razak? Abdul Razak ada tak? Puan. Boleh jawab tak? Dah lupa lah cik. Allah. Dia semester 5 lupa lah. It's a very basic. Ada lain? Yang lain? Yang lain? Alip. Minta on camera student semua. Kita dah nak. Ini ujung-ujung lah ni tu. Ujung saya nak share sikit ni. Lagi ada tak? Soalan motor tadi, soalan motor. Apa beza motor 3 fasa dengan 1 fasa selain daripada dia punya jenis bekalan? Kita tanya soalan basic tu Haji. Basic kan jawab basic. Macam mana nak sambung voltmeter untuk ukur voltage? Okey. Okey, saya bagi 3 meter Saya bagi 3 meter. 1 meter volt, 1 meter amp, 1 meter ohm. Bagikan kegunaan tiga-tiga ni dulu. Meter volt untuk apa? Ukur voltage. Ukur voltage, good. Ammeter? Ukur current. Ukur current, arus. Okey. Ohm meter? Arus. Meter ukur rintangan. Ukur rintangan. Multimeter? Semua. Very good. Itu yang saya nak dengar tu. Mana faham lah. Sebab saya pernah keluarkan satu soalan, bagaimanakah untuk ukur voltan? Gunakan multimeter. Salah lah kan? Betul tak? Ukur voltan gunakan voltmeter, betul tak? Baik. Apakah sambungan voltmeter dalam liter? Hello? Tak dengar. Apakah sambungan voltmeter dalam liter? Apakah jenis sambungan dia? Voltmeter disambung dalam liter tu sambungan apa? Ini basic ni kena tahu ni kerja ni. Nanti awak LI nanti multimeter ada kat tangan je. Tegas ni. Ambil gambar. Penyedia suruh ukur voltage, suruh ukur current. Macam mana? Yang mana? Cara sambungan parallel cik. Parallel. Okey, macam putih. Oh, you bahasa Inggeris ya? Okey lah. Okey. Selari. Parallel, very good. Ammeter, of course lah, series kan? Betul? Betul. Ohmmeter? Selari. Mana pula selari? Ohmmeter je kan selari. Continuity lah man. Siri lah tu. Saya tu jawab lah sebab saya tak tunggu sebab masa dengan sikit ni. Saya jawab. Ohmmeter siri. Sebab you check ujung tu end to the end point. Betul tak? Betul tak? Oh, betul. Betul kan? Okay. Baik. Saya pergi pada satu soalan lagi lah. Switchboard lah. Boleh tak switchboard? You belajar switchboard tak? Dah belajar switchboard tak? Hello? Dah belajar belum? Switchboard. Papan switch utama. Papan switch utama, maintenance. Right. Belum. Belum belajar Okey, tak apalah. Kalau awak belajar nanti dalam belum belajar patutnya di T5 dah belajar kan switchboard. Sam ni belajar. Switchboard belajar. Switchboard yang macam DB kan cik. Macam DB. Switchboard ni besar tau. Switchboard ni besar. Switchboard yang besar tu. Yang besar tu yang ada bilik 002. Dalam 002. Kalau you buka 002 machine. Kalau you buka 002 tu, tengok tulisan tu masih lagi tulisan saya dalam tu ada. Drawing dia saya buat. Itu kenang-kenangan yang saya tinggalkan untuk Holy PD lah.
Selagi tak lupus, benda tu ada situ lah. Okey, dalam switchboard dah ada tahu switchboard Dalam switchboard, pemutus litar dia jenis apa Dalam switchboard. Pemutus litar dia jenis apa? Switch gear. Switch gear. Maksud gear apa? Gear free. Gear free. Okey, pemutus litar dia jenis apa? Switchboard tu. Wah, ini nampak saya kena soal, saya jawab ni. Saya jawab. Hello, Tak tahu lah siapa ajar DT 593 ni. Kan DT 593 dengan power system protection. Macam belum belajar je lagi, Cik. Iya ke? Cik Izham dengan kita belajar ni dalam power system protection ni. Kita belajar dalam power system protection. Bukan kan dalam maintenance, ada. Saya tengok Cik Izham, Cik Zahari, Puan Shimarun. Masa kita bincang syllabus, ada switchboard punya content. So saya rasa di ET5 belajar syllabus sayur ni kan? Ada. Dah belajar belum? Sebab you all kata nak keluar dah, dia nak pergi LI. Saya rasa dah hampir ni mesti dah belajar benda tu. Student masih lagi minggu ke-6 ni. Minggu ke-6? Minggu ke-6 baru belajar. Belum belajar minggu ke-6 baru belajar. Okey lah, tak apa. Pengajian dia. Okey. Sebab mungkin belum habis lagi. Baru setengah. Bab 2, 1, bab 2 ni. Orang kata Kena tengok course outline. Okey. Tak apalah, saya bagi the last one ni lah. Ni 1 minit ni. The last one ni simple sangat lah kan. Okey. Apa beza MCCB dengan MCB? Itu dah. Ini sistem protection pun dah tu belajar ni. Ini bukan SEM 5 dah. SEM 1, 2, 3 pun dah belajar. Oh ya. Yes. SEM 1 wiring pun dah belajar. Kan? Yes. Betul lah. Ini Limi Betul saya. Okey. Betul tuan. Yang itu. Limi mana tu komputer. Okey. Apa beza SEM 1 je. MCB dengan MCCB? Last question. Sebelum saya conclude semua konten ni nanti, apa beza? MCB 3 huruf, MCCB 4 huruf kan? MCB, MCCB. MCB, MCCB. Sebenarnya ni kan, kalau saya very basic things, saya ni memang tak ada macam tu. Kalau benda-benda simple sangat ni kan. Yes, betul. Saya kalau tak dapat nak faham, saya kadang-kadang saya rasa kesal juga lah kan. Benda simple sangat. Macam kita belajar ABC. Once you dah belajar ABC, of course you kena boleh buat ayat. Macam tu lah maksud dia. Once you belajar elektrik, you mesti kenal apa itu MCB dan MCCB. Sebab dia protection, yang macam Cik Ali sebut. Protection. Electrical ni paling penting protection. Jadi protection tu MCCB dengan MCB. Cik, MCB tu dia untuk tenaga rendah, macam pendawaian rumah atau litar elektronik kecil. Kalau MCCB tu macam yang berkuasa tinggi. Jadi jawapan you tu akademik betul lah. Okey, tak apa. Akademik ya? Akademik. Alamak. Dari segi akademik dia, dari segi konten dia, betul lah tu. So very simple thing, MCCB ni untuk voltan rendah, bukan tenaga rendah. Sebab tenaga dalam calculation, tenaga dia disimbol dalam joule. Joule ataupun watt. Kalau kita cakap joule atau watt, joule atau watt. Kalau tenaga, kalau voltan ni volt. Okay, jadi maknanya MCB ialah untuk voltan rendah. MCCB untuk voltan rendah dan juga voltan tinggi. Dua-dua tu. Semua MCCB untuk single phase, MCB untuk single phase, MCCB untuk three phase. Okay, the last one lah, last satu lagi. Bagi saya punya akronim MCB dengan MCCB. Full akronim MCB, apa dia? MCB apa? Akronim. MCB tu apa? Malaysia, China. Miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker. MCCB? Nampak suara dia siapa? Siapa jawab tu?
Tadi saya dah jawab, MCB is a miniature circuit breaker. Okey. Dalam istilah bahasa Melayu dia pemutus litar kenit lah kalau jumpa dalam buku terjemahan. Okey. MCCB? MCCB apa? Come on guys. Come on Google, guys. Google. Come on guys. Google, Google. Apa salah Google? Molded case circuit breaker. Ya, molded case circuit breaker ataupun bahasa Melayu inilah pemutus litar kotak beracu. Molded. Okeylah. Saya ambil kesempatan ini untuk masa tinggal lagi lebih kurang 20 minit. 19 minit lagi. No, 18 minit lagi. 18. Okey. Pelajar sekalian, especially lah. Pensyarah tak apa. Pensyarah dia dah ada career. Kan? Dia tak dengar pun tak apa. Tapi at least dapat juga knowledge kan. Tapi saya fokus kepada perkongsian ni pada pelajar-pelajar lah. Sebab pelajar-pelajar ini adalah penyambung ataupun penerus legasi kerja-kerja dalam bidang inilah. Saya cuma bernasib baik Allah jadikan saya dapat bersama-sama dengan pelajar untuk kongsi dengan you all semua, dan saya dapati dalam 4 soalan yang saya bagi tadi, pelajar belum menguasai peringkat electrical ni cara asas sekalipun. Jadi sepatutnya saya rasa pensyarah dah berkumpul lumus mengajar. Cuma pelajar hari ini mempunyai banyak kemudahan untuk explore the knowledge. Saya belajar dulu, tak ada internet. Jadi cikgu saya pensyarah-pensyarah dulu, dia bagi tajuk dalam kelas, masuk kelas, just imagine pensyarah saya mengajar dulu lebih kurang dalam setengah jam aja. Walaupun kelas tu 3 jam. Setengah jam aja. Dia pergi apa dulu tak ada whiteboard, dia panggil apa? Papan hitam. Papan hitam. Dia tulis papan hitam, hari ni tajuk dia main switchboard. Okey, dia bagi karakteristik semua sekali, pergi library, dapatkan maklumat lengkap. So, apa yang perlu kita buat ialah pelajar dalam kelas saya kena pergi library selama 2 jam setengah untuk hasilkan dapatan daripada apa yang pensyarah saya bagi online tadi. Balik dari situ, dia bagi 1 jam, balik pada 1 jam, kita kena present. Baki jam, 3 jam ni baki kena present. Jadi itulah cara belajar orang-orang macam saya dulu lah. Saya tak tahulah sekarang ni lagi senang. Time macam ni saya tanya soalan tak payah jawab, just buka Google, terus dapat jawab kan. Tak payah pergi library. Tapi patutnya benda ni tak berlaku. Apabila pensyarah you mengajar, you kena dapatkan more information tentang perkara yang dia belajar. Bukan sekadar itu saja, sebab mungkin pensyarah tadi ajar, mungkin dia punya, orang panggil dia punya apa, outline aja. Tapi konten dia, kita detail. Ya? Jadi itu saya nasihat saya satu, pelajar sekalian, jangan malas explore. Sebab tajuk kita explore ni meneroka, penerokaan. Okey? Jadi banyak sumber-sumber di library, banyak sumber-sumber di internet hari ini yang memudahkan kita mendapat input-input yang lebih detail apa yang pensyarah kita ajar. Kita tak nafikan kadang-kadang pensyarah kita pun ada kekangan juga nak mengajar lagi, nak buat kerja-kerja lain lagi. Jadi kita sebagai pelajar, you all sebagai pelajar kena positive thinking. Dan kena ada berjiwa besar juga untuk enhance, memperkayakan pengetahuan. Jangan harap bulat-bulat dari pensyarah. Kalau pensyarah bagi 10 tu saya tahu. Sedangkan ada lebih daripada itu lagi dia punya konten. Pensyarah tu bagi panduan saja. Panduan saja. Sebab saya pun tak nafikan kepakaran ini penting. Jadi itu sebab saya diberi iktirafan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai pakar industri negara, sebab saya ada kemampuan ke arah itu. Sebab saya pengetahuan saya share bukan dengan institusi saja. Saya share dengan industri yang ada program latihan, saya involve dengan mereka lah. Supaya saya boleh bantu industri ini menjadi multitasking workers. Tahu multitasking workers tak? Siapa tahu multitasking workers? Boleh buat lebih daripada satu kerja. Yeah, that's correct. Hari ni orang tak nak engage satu orang wireman saja. Dia nak engage satu wireman ni boleh buat kerja mechanical dan electrical. Macam sekarang you all belajar, saya difahamkan you all ada
Aircon tu panggil apa ni? Alimi? Entrepreneur apa? Usahawan aircon Keusahawanan. apa incubator kan? Incubator aircon. Aircon ni sebenarnya belajar dalam tajuk mechanical. Tapi hari ni dia dah combinekan mechanical dengan electrical. So electrical dia power supply, mechanical dia adalah aircon itself. Jadi hari ni syarikat-syarikat banyak kalau nak bekerja, dia cari pekerja-pekerja yang boleh multitasking. Multitasking ni revolusi revolusi baru ni banyak menuntut pada multitasking dari segi internet. 4.0 banyak menuntut kepada kemahiran yang menggunakan internet dan sumber-sumber internet lah ya. Banyak dari situ. Jadi maknanya pelajar kena tambah ilmu ya, kena cari. Saya sekarang ni walaupun umur dah 61 tahun ni ya, akan masuk 61 tahun. Jadi saya terpaksa juga cari sumber-sumber baru bila saya share dengan orang-orang macam you all semua ni lah untuk saya perkongsian. Jadi saya kena buat homework dulu. Sama macam you all juga. You balik belajar kena buat homework. Baca balik semula, tengok input. Kalau tak boleh buat seorang, buat group study. Ya, you all ada 36 orang, tengok 37 orang. Tak boleh buat group study. Jangan ramai. Ramai-ramai kan dia diborak je lain pula kan. 3-4 orang buat group study yang betul-betul boleh bagi fokus. Ya? Jadi saya tak nafikan lah. Sedangkan jari kita pun tinggi rendah kan. Jadi di kalangan kita, kawan kita ada yang lebih, ada yang kurang. Cuma bagaimana kita menangani kelebihan dan kekurangan tadi supaya kita dapat mencapai objektif. Jadi sebagai ingatan akhir saya pada semua pelajar sekalian, sebenarnya saya dapat menilai dengan 5 soalan yang saya bagi tadi. Saya dapat menilai apakah level of standard yang saya harap you all semua berusaha lebih positif lagi, fokus dan percayalah bahawa usaha-usaha kita ini akan dapat manfaatnya dan Allah Ta'ala sentiasa membuka ruang-ruang kepada umatnya untuk kita mendalami ilmu. Sebab kadang-kadang umat ini tadi dia jadi sombong, dia dibongkak. Ini semua nanti akan dapat kepada Allah Ta'ala. Jadi saya rasa yang akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Cik Alimi dan Puan Aribah kerana dapat bersama saya dengan pelajar pada hari ini, dan saya amat terpuja untuk berkongsi dengan pelajar especially. Sebenarnya saya lebih suka jumpa face to face sebab bila tak dapat jawab soalan senang saya nak piat suara dia kan, tapi tak dapat notice lah kan, jauh ni kan. Sebab saya orang tua ni saya belajar orang lama-lama dulu lah. Cikgu saya dulu kalau mengajar tak betul, dia piat telinga dengan paha. Tengok paha tu tempat yang sedap kali kena terbit. Lelaki lah lelaki. Tapi tak apalah. Rupanya medium yang ada pada hari ini dapat saya kongsikan dengan semua orang dan diharaplah you all boleh salurkan apa-apa pengetahuan yang mungkin tak tahu pada pencarah you sendiri. Yang sebab saya sekarang ni adalah penasihat industri kepada program ni dan saya dah pun menyatakan komitmen saya untuk bantu pelajar-pelajar, pencerah-pencerah dan saya sekarang ni pernah dengan saya punya tim sekarang ni, dengan saya sekarang ni dengan design satu program untuk pencerah dan pelajar-pelajar yang lebih kata orang tu kepada program upskilling lah, penambahan pengetahuan ya. InsyaAllah nanti bila saya propose kepada jatuh kuasa di Politeknik ya, dan mungkin sahabat saya nanti boleh bagi confirmation saudara you punya pengarah lah, Saudara Isa boleh bagi komitmen because a very good friend, very close friend. Jadi mungkin dia bagi endorse saja. Terus Isa, Tuan Isa. Tuan Isa. Okay, sebab kita Isa Azhari. Yes, jasa tamu dalam dunia kita dululah. Okey, jadi akhir kata saya mohon maaf andai kata apa yang saya kongsi ini ada kekurangan, kalau ada yang terkasar bahasa, ada yang perkara yang tak enak didengar, mungkin ada yang bertepatan kena terus pada tuan-tuan masing-masing, minta maaf lah cuma saya ini berkongsi dan insyaAllah panjang umur nanti kalau ada ruang, ada peluang, kita jumpa. Saya rasa saya serahkan kembali pada Puan Aribah dan Cik Alimi untuk seterusnya. Terima kasih.